Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, ramai lagi yang belum masuk tapi saya agak nak mengejar masa hari ni. Can you guys hear me and see the notes? Yes. Yes. Okay, so saya terus start 11.30 on time. Okay, so hari ni kita nak masuk yang page 3 ni, which is kita nak explain mechanism on how DNA replication occur. Okay, dan korang dah tahu dah kita ada 7 protein yang terlibat. 7 protein, 6 daripadanya adalah enzim dan 1 daripadanya adalah protein biasa. Mana satu enzim, mana satu protein. So this one korang dah belajar dalam masa sekolah dulu. Anything yang ada ASE kat belakang, those are enzyme. Okay, semua yang ada ASE ini adalah enzim. So yang mana satu yang bukan enzim? Which one? Yang mana satu yang bukan enzim? Single stranded binding protein. Okay, dia adalah protein, dia bukan enzim. All proteins all enzymes are protein, tapi bukan semua enzim, bukan semua protein adalah enzim. Okay, so all enzymes are protein but not all proteins are enzyme. Macam tu. Okay, so kita ada basically kita ada 6 proses yang berlaku semasa DNA replication. Okay, so saya suka kalau kertas ni handout korang tu korang landscape kan. Okay, korang landscape kan dia, so dia jadi panjang macam ni lah. Okay, dia lagi nampak kot. Jadikan dia macam tu tau. Landscape kan dia. Okay, and then kita bahagikan dia kepada beberapa kotak. Okay, kita bahagikan dia pada 6 kotak lah. 6 kotak. Like this. Guna pensel supaya tak ada silap. Jangan short sendiri sangat bila nak melukis ni. Okay, kita dah bahagikan dia kepada 6 kotak. Okay, so saya delete yang belakang ni. Dia jadi macam tu. Okay, so kita start dengan first kali what happen. Okay, first kali kotak yang pertama ialah kita kena buka dulu dia punya buka dulu dia punya, siapa masuk ni? Okay, so kita kena buka dulu dia punya strand. So nama proses yang pertama tu, step yang pertama tu, okay, so kita awak tulis kat situ step 1. Okay, double dot, unwinding the strands. Okay, ataupun unwinding DNA strand. Okay, unwinding DNA strands. Okay, so apa yang berlaku? Okay, kita ada DNA kita. So this is our DNA. Okay, DNA kita ada 2 strand. So labelkan sikit. This is parental DNA. Parental DNA. So on DNA, atas dekat parental DNA tu, dia ada satu kawasan yang dipanggil sebagai, so let's say saya letak kat sini. Okay, so yang dipanggil sebagai origin of replication. Origin of replication. Okay, so this origin of replication, okay, apa yang jadi? Helicase dia akan bind kat situ. Okay, so what happen here? Okay, helicase will bind to the origin of replication. Okay, so dia akan bind dekat origin of replication tu. So kita akan nampak gambar dia sekarang, dia jadi macam ni lah. So ni kita punya DNA tadi tu. Okay, and then we will have, so let's say saya pilih, this is my helicase. Okay, this is my helicase. Arrow dia tu sikit, panjangkan sikit. Okay, so this is my helicase. So kita pun, kalau korang nak buat assignment korang nanti, korang akan label. Korang lukis macam ni, korang label. Helicase. Okay, lepas tu dekat kawasan helicase tu kita tulis explanation dia.
Okay, ataupun macam ni, kita buat macam ni. Bagi nampak dia lebih kemas. Okay, labelkan dia macam ni. Helicase. Okay, lepas tu bawah dia baru kita tulis explanation. Kita tulis helicase unwinds the double helix strands of parental DNA at origin of replication. Ayat ni nak ambil kat mana? Ayat ni ambil daripada Smart Guide. Okay, at origin of replication. Macam mana dia unwind? Okay, macam mana dia unwind? By breaking the hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonds between complementary base pairing. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay, and then lepas tu apa jadi kat dia? Dia akan terbuka. So I appreciate if Irfan, can you please mute your mic? No, mic step on my laptop. Sorry. Okay. Thank you. Okay, so apa jadi lepas tu? So dia akan jadi terbuka lah. Awak akan nampak structure dia akan terbuka macam ni. Okay, awak akan nampak structure dia terbuka macam tu. Okay, so dekat sini kita labelkan macam ni. So this is replication fork. So awak pun label. Buat macam ni replication fork. So kalau boleh tak payahlah guna pen yang sama. Kalau boleh helicase warna merah adalah untuk enzim sahaja ke. Okay, so kita guna pen warna lain. Okay, replication fork is form ataupun kita just explain je. Replication fork is form. Sorry lah madam, kau ni memang tulis sengit sikit. Dia seni. Kalau kat whiteboard pun dia akan sengit. Tak tahu kenapa. Daripada sekolah lagi macam tu. Okay, replication fork is form. Okay, so dekat sini kita boleh juga tambah satu lagi enzim. Okay, lukiskan enzim. Kalau boleh guna warna lain. Okay, warna biru lah saya lukis. Okay, dekat sini lukislah macam ni ke bentuk dia ke. It's up to you tau. Tak ada macam bentuk yang betul, bentuk yang salah, tak ada. Okay, it's as long as awak lukis dia berbeza dengan structure sebelum ni dan you label. So no problem. Okay, so this is topoisomerase. Okay, topoisomerase. Okay, so apa yang topoisomerase buat? So topoisomerase dia prevent supercoiling. Okay, topoisomerase dia prevent supercoiling. Clear tak step yang pertama? Clear. Clear? Okay. Step yang kedua. Tulis dulu. Step yang kedua ialah yang ni wajib ada. Okay, strands act as template. Okay, strand dia sebagai template. So sekarang ni kita dah lukis dia dia dah terbuka. So kita ambil satu replication fork sahaja. So maksudnya kita ambil bahagian yang petak kuning sahaja. Kita besarkan. Okay, so like that and like that. Okay, so DNA dia mesti ada direction dia. So kita lukis dia punya direction. Let's say, so this is my 5 prime. So the other end will be 3 prime over here. Okay, so the other strand dia akan sebaliknya lah. 5 prime dia dekat bawah. Okay, and then hujung dia kat sini ialah 3 prime. Okay, and then so apa yang berlaku, nak pastikan replication fork ni terus terbuka. Okay, we have to use single stranded binding
protein. So make sure you draw your single stranded binding protein. So this is my single stranded binding protein. Okay, saya lukis 3. Okay, and then make sure you label. So label dekat atas ke bawah? Okay lah, bawah lah. Okay, so kita label kat bawah. So tulis tulis penuh, single stranded binding protein. Okay, dalam kurungan SSBP. Okay, so apa yang dia buat? Dia akan hold the separated strand. Ni korang buat sama-sama tau. Separated DNA strand. Okay. And stabilize them while they act as template. While they act as template. Okay, kenapa? Sebab kita nak prevent them from recoiling back. Kita nak bagi dia macam twisted lah, tak nak bagi dia berlengkar balik. Okay, so apa jadi dekat strand ni, dua-dua strand ni. Okay, so dua-dua strand ni kita guna pen warna lain. Both strand, each of the single strand of parental DNA will act as a template strand. So salin je. Yang ni ada dalam smart guide tau ayat dia. Each of the single strand of parental DNA will act as template strand. Okay, as template strand for the new complementary DNA. For the new complementary DNA strand. Dapat tak? Boleh? Tak boleh? Nanti dia jadi template, nanti dia jadi DNA balik ke? Yelah, kita nak buat DNA baru kan? Kita nak pecahkan dia. Sekarang ni kita ada satu molekul. Kita pecahkan dia supaya setiap satu tu boleh buat satu lagi. So dia jadi 2 nanti. Okay, faham. Faham Okay. So next. Okay, step yang ketiga. Step yang ketiga ialah kita nak sintesis. Step 3. Synthesis of RNA primer. Okay, synthesis of RNA primer. So, kita lukis balik kita punya structure tadi, kita punya DNA yang dah terbuka ni So, this is our DNA. So, kita letak dia punya direction 5', 3', 5', 3'. Okay. So, apa yang berlaku ialah this time akan ada satu enzim lain which is primase. So, let's say saya nak ambil primase warna pink. Okay. So, primase ni dia akan duduk dekat 3' tau. Dia duduk kat sini. Okay. Primase dia akan duduk kat situ. So, labelkan dia primase. Okay, so apa yang primase buat, function dia akan sintesis RNA primer. Korang elok-elokkanlah ruang tu. Okay, untuk nota ni tak apa lagi. Untuk tugasan, make sure korang elok-elokkanlah ruang tu. Kalau korang tanya saya, madam, lebih baik buat handwriting ke lebih baik buat digital? Pada saya, kalau saya senang lukis sebab kalau salah boleh padam. Kalau digital ni
satu gambar tu awak nak lukis guna equipment dia tu, kalau korang ada macam saya ada pen, tablet, writing tablet, senang lah nak lukis macam saya ni. Tapi kalau macam nak buat dekat komputer memang dah sedia ada tu memang agak ambil masa lah. Okay, so apa yang kita guna ialah kita guna primase. Okay, primase dia akan buat daripada 5 prime tau. So maksudnya kalau kat sini 3 prime, okay, kat sini 3 prime, so dia akan duduk dekat 5 prime yang baru. So kat sini. Bukan yang template, yang baru. Okay, so dia akan duduk yang dekat baru ni. Kenapa? Apa yang dia buat? Dia akan start buat template. Okay, start buat RNA primer. So kalau katakanlah dekat DNA tu, okay, kat DNA tu, saya ada dekat sini A, T, G, C. Okay, so dia akan pairkan dengan RNA primer. So RNA primer, you have to understand, RNA dia cuma ada adenine, guanine, cytosine dan juga uracil. Betul tak? Betul tak? Kita tak ingat dah? Ya, madam. Ya, madam. Amboi engkau macam mana nak jawab je. Okay, so A, kalau ikutkan A akan pair dengan T kan? Tapi disebabkan dalam RNA kita tak ada T, so A akan pair dengan U. Okay, T akan pair dengan A, G akan pair dengan C, C akan pair dengan G. Okay, so ini ialah kita punya RNA primer. So awak pun label. Okay, ambil pen warna lain. Okay, this is kita punya RNA primer. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh madam. Okay, kalau nak dia punya explanation yang lebih lengkap, korang boleh salin je daripada smart guide tu. Okay, korang tulis kat bawah sebagai dia punya description. So kita tulis kat situ. The primase will then synthesize RNA primer consists of RNA nucleotide at the 5' end of the new DNA strand. Maksudnya yang baru, bukan yang lama. So ni adalah new DNA strand. Okay, next kita ada step 4. Step 4 saya nak tulis kat sini boleh tak? Step 4. Okay, step 4 is extension. Extension. Awak tulis extension sahaja pun tak apa. Tak payah dalam kurungan, tak payah, tak apa. Okay, so kita lukis kita punya DNA tadi. Okay, like that. So kita ada apa nama? Okay, tadi berapa? Kat sini tadi apa? 3' 3', 5', 3', 5'. Okay, and then tadi kita dah buat kita punya primer. Okay, primer kita warna biru tadi kat sini. So this is our primer. 5'. RNA primer. Tak payah label pun tak apa sebab awak dah label tadi. Okay, so RNA primer. So apa yang berlaku ialah akan ada satu lagi enzim lain. Okay, warna lain pula. Bentuk lebih kurang tapi warna lain kira dia sebagai kira lain lah Okay, sekejap. Dia ni lah, warna biru. Okay, so kita ada satu lagi enzim lain, dia akan datang kat sini. Okay, so this enzyme nama dia ialah DNA polymerase 3. Labelkan dia. Label kat mana ni? Label kat sini lah. Boleh tak? DNA polymerase 3. Okay, so apa yang DNA polymerase 3 buat? Dia akan dia tak nak tukar warna, susah lah macam ni. Okay, dia akan add free DNA nucleotide to the 3' end of RNA primer by complementary base pairing. Okay, kalau tadi kita dah ada apa tadi
A, tak ada apa tadi? Tak ada ATGC, kat sini A dah pair dengan U kan? ATGC. Okay, dia dah pair dengan Astaghfirullahaladzim. U, A, C, G. Okay, so sekarang dekat bahagian sini pula, bahagian dekat DNA pula. Okay, let's say kita buatlah dia ada A, G, G, A, T, A, Madam freeze. Medium dah tersekat. Medium lag. Medium. Hai. Madam Dah. freeze. Madam Tadi lag. lag. Tadi saya terkeluar. Sampai mana korang dengar? A. Bila tarik anak panah. Bila tarik anak panah? Bila tarik anak panah? Tak. Bila kita tulis ATGC. Okay, so maksudnya gambar ni masih lagi sama lah. Ke ada saya dah tertambah apa-apa? Tambah huruf. Sekejap. Huruf tu. Okay, sekejap saya padam dulu. Lah, hai. Dia tak nak bagi kerja sama. Sekejap tutup balik. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. 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 Okay. Sekejap. So, tadi yang ni tambah huruf ni Ya madam. Okay. So, kan tadi kan kita dah buat kita buat RNA primer yang pair dengan ATGC tu kan. Okay, so sekarang ni kita ada enzim baru which is DNA polymerase 3. So DNA polymerase 3 dia akan add free DNA nucleotide yang complementary base pairing. Jadi kita kena tahu dululah apa dia punya base-nya. So let's say kita buat je lah base dia A, G, C, T, T, A, G, C, apa lagi C, T, A, G, G. Okay, so itu kita punya DNA template. Okay, so apa yang DNA polymerase 3 buat, dia akan tambah nucleotide DNA yang boleh pair dengan template. So kita pun isi je lah. Kita isi. A akan pair dengan T. Kenapa T bukan U? Kalau tadi A pair dengan U. Sekarang A pair dengan T pula. Kenapa Sebab ni yang dia. Sebab ini dia tambah DNA nucleotide. Okay, kalau tadi kita tambah RNA primer. So RNA primer dia U lah. So sekarang ni kita tambah DNA. So A akan pair dengan T, G akan pair dengan C, C akan pair dengan G, T akan pair dengan A, T akan pair dengan A akan pair dengan T, G akan pair dengan C, C dengan G, C dengan G, T dengan A dengan T, G dengan C. Sorry. Okay, so G dengan C and then G dengan C. Sekejap dapat call. Sorry, boleh call balik tak? I ada kelas. Okay, and then so dapatlah kita sekarang satu strand DNA yang baru. So this is our new strand. Okay, so kalau korang lukis sekarang, yang ni lukis yang dalam, maksudnya nampak base dia kan. Kalau kita lukis ringkas-ringkas je, so now awak akan dapat macam ni. You got like this. Sekejap
Okay, ni primer kat sini. And then kita punya strand kat sini. Nampak tak? Kita dah ada 2 strand. Nampak. Nampak Okay. Sama juga macam yang bawah ni. Okay, yang bawah ni. So strand bawah. Strand bawah dia akan start, mesti kita nak buat yang baru, mesti kena start daripada 5' yang baru tau. So kalau this one, dia dah 5' dekat hujung belah kanan. Jadi dekat atas dia kat sini 3'. So boleh tak start daripada belah kanan? Boleh tak start daripada belah kanan? Kita start macam ni juga, boleh tak? Tak boleh. Sebab kita punya rules, okay, kita punya rules bila nak buat DNA yang baru ada 2. Yang pertama mesti kena 5' to 3' direction. So kita kena start daripada sini. Okay, mesti kena start daripada sini. 5' here, from here. Okay, and then so 5' to 3' direction. Sama lah, dia akan ada primer. Mula-mula kita buat primer menggunakan primase. Lepas tu barulah kita guna DNA polymerase 3 untuk buat DNA strand yang baru. Okay, sampailah 3'. So dia akan jadi 5' to 3' direction. Okay, so that one is extension. Kita tengok apa yang Smart Guide cakap. Smart Guide cakap, let's copy dulu. Here. Okay, so after the synthesis of RNA primer, DNA polymerase 3 will add the free DNA nucleotide to the growing end of RNA primer to synthesize a new strand. So yang ni, okay, this part, DNA polymerase 3 will add the free DNA nucleotide to the growing end of 3' end of RNA primer to synthesize a new DNA strand. Yang ni korang dah boleh letak dekat bawah label DNA polymerase 3 tadi tu. Okay, korang tak payah salin balik. So korang letak kat bawah ni je. Add free DNA nucleotide to the 3' ends of RNA primer by complementary base pairing. Okay, complementary base pairing to synthesize new DNA strand. Dah siap ayat yang pertama. Okay, ayat yang kedua. The DNA nucleotide added is complementary to the bases of the template strand. Okay, so ayat yang kedua yang ni. Okay, ayat yang kedua this one. Korang boleh macam circle kan. Okay, circle kan. Ambil satu pasangan. Okay, saya ambil yang saya ambil this one. Saya ambil G dengan C and then A dengan T ni. Okay, saya ambil that one. So saya nak explain. Saya pun explain. Saya cakap the DNA nucleotide added is complementary to the bases of the template strand. Apa yang kita masukkan? Maksudnya A, adenine always pair up with thymine. Jangan buat A dengan T dalam gambar tak apa, kita A dengan T. Dalam explanation kita kena tulis penuh lah. And cytosine always pair up with guanine. So apa yang awak lukis, awak kena explain. Apa yang awak explain, awak kena lukis. Faham tak? Faham. Faham Ke agak pening? Pening ke? Sikit. Ini lalat. Dia lagi senang kalau korang buat step by step macam ni. Berbanding dengan ada yang dah hantar gambar kat saya kan. Dia terus bagi saya gambar seketul. Gambar seketul semua benda sekaligus kat situ. Yang tu lagi pening nak buat. Okay, so better awak buat step by step macam ni. Ikut dia punya guideline daripada Smart Guide. Dan make sure semua explanation awak lukis. Dan semua yang awak lukis awak explain.
Okay, tak apa, kita go through dulu. Nanti kalau ada yang tak faham, kita tengok video, and then kalau tak faham lagi, saya re-explain. Okay, and the next step ialah step 4. Step 5, sorry. Step 5. Step 5 nama dia formation of leading and lagging strength. Formation of leading and lagging strengths. Okay, so kita lukis kita punya DNA tadi. Okay, kita punya DNA. This is our DNA. Buka nganga dia besar-besar sikit supaya kita boleh tulis kat dalam. Okay, and then 3 prime, 5 prime. Sini 3 prime, sini 5 prime. And then tadi kita dah ada primer. Okay, we have our primer here. Kan? And then kita ada apa nama benda tu? Primer here kat sini. Alamak, sekejap. Padam balik. Saya nak lukis macam mana cakap? Sekejap. Padam balik. Oops. Okay, saya lukis 2 gambar. Sekejap. Tengah fikir sekejap. Saya lukis kat lain dulu nak bagi korang faham. Lepas tu nanti baru kita lukis gambar untuk tugasan Okay. So kita ada macam ni. So this is initially kita punya DNA. Okay, DNA. Yang belakang ni masih lagi tengah coil. Okay, yang belakang ni masih lagi tak terbuka. So this is 3 prime. So hujung dia, this is 5 prime. Bawah dia, this is 5 prime. Hujung dia will be 3 prime. Okay. So kita dah buat primer kat sini. Okay. And then bawah dia this one kat sini kan. Bawah dia primer di sini. And then lepas tu kita guna DNA polymerase 3 untuk sambung kat sini. Betul tak? Bawah menghala ke sini. Faham tak so far untuk this part? Faham Kita buat primer bermula daripada 5 prime and then kita completekan in the direction of 3 prime. Okay, so yang ni pun sama, start daripada 5 prime and then this one will be 3 prime. Okay, so nampak macam sama je medium atas bawah. Okay, so far nampak macam sama. Tapi you have to remember, kita ada helicase. Yang tadi ni, helicase warna hijau. Okay, so apa yang helicase buat? Okay, apa yang helicase buat? Ialah helicase dia akan continuously buka ni, besarkan replication fork ni. So bila dia besarkan replication fork, awak akan dapat structure awak dia jadi macam ni. Boleh ke macam tu? Saya tak boleh ya. Dia besar sikit. Like that. Okay, dia besar sikit. Okay, so ni 3 prime, yang ni 5 prime. This one 5 prime. This one 3 prime. Okay, yang ni dah kena faham sangat-sangat dah ni. Kalau tak faham dia jadi masalah. So kita dah buat kita punya primer di sini. Okay, dan kita punya DNA tadi sampai sini je. Okay, sampai situ sahaja. While untuk strand yang bawah tadi kita buat primer di sini. Okay, and then kita buat kita punya DNA di sini. Faham? Faham. Okay, sekarang kita punya helicase berada di sini. Okay, this is our helicase. So, bila helicase buka, dia akan ada ruang kosong yang perlu dibuat. Okay, dia perlu disambungkan. Kalau strand atas, dia akan teruskan je perjalanan dia. Sampailah ke hujung replication fork. Kenapa? Sebab yang atas ni, ini dikenali sebagai leading strand. So, leading strand ni, dia buat DNA yang baru. Kita bisa macam mana? Adding ataupun salah. Synthesis of new strand
synthesis of new DNA strand continuously. Dia tak berhenti. Dia memang selagi helicase buka, selagi tu dia akan terus buat. Okay, continuously towards replication fork. Menghala kepada replication fork. So dia tak ada masalah. Tapi yang masalahnya ialah bawah ni. Strand bawah ni. Why? Because yang bawah ni dia adalah lagging strand. Lagging strand. So please make sure you notice saya label pada strand yang baru, bukan pada strand yang lama. Sebab strand yang lama itu kita panggil sebagai template strand. Ini adalah template strand. Kalau leading lagging tu itu adalah new strand. Okay, this one is template strand. This one is also template strand. Okay, so apa beza leading dengan lagging? Okay, lagging dia synthesize new DNA strand. Okay, new DNA strand. Sorry lah, madam kau punya tulisan teruk sikit. Discontinuously away from replication fork. Kalau leading dia menghala, kalau lagging dia menjauhi. So bila dia dah buka balik belakang tu, boleh ke dia patah balik ke belakang, buat kat belakang ni pula? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. So agak-agak apa Tak yang dia boleh. kena buat? Putus-putus. Dia putus-putus. Dia kena buat balik dia punya primer. Okay, buat balik primer dia. Lepas tu DNA polymerase III akan sambung. DNA polymerase III akan sambung. Kalau katakanlah helicase buka balik, okay, bila helicase buka lagi, bergerak lagi ke sini, okay, that's why saya lukis lagi sekali bila mana dia dah completely buka like that. Sorry. Itulah tu. Okay, like that. So kat sini 3', kat sini 5', 5', 3'. Okay, kalau yang leading, tadi dah buat primer and then dia teruskan je lah perjalanan dia. Dah sampai sini tadi kan? Sambung lagi kan? Sambung lagi sampailah ke hujung. Okay, tapi kalau yang lagging, tadi kita buat dekat sini. Lepas tu kita sambung sampai ke hujung kanan. Tapi bila dia buka balik, kita kena buat lagi sekali kat sini. Sambung lagi sampai ke hujung. Okay, now bila dia buka lagi, we have to do it again. So dia jadi very discontinuously, dia lagging, lag. Macam korang main game kan, asyik lag je. So maksudnya apa? Lekat-lekat. So itu yang dimasukkan dengan lagging strand. Tapi at the end, sama juga kita akan dapat satu molecule of DNA. Okay, dan this is another molecule of DNA. Tetap sama juga, kita akan dapat dua molecule of DNA. Boleh faham? Boleh bezakan? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. So now baru kita lukis yang kita punya leading and lagging strand ni. Okay, so leading and lagging strand, kita lukis kita punya DNA. Kalau boleh kita nak satu gambar je kan, tak nak banyak-banyak sangat gambar. Okay, so kita ada dekat sini ialah 3', here is 5', here is 3', here is 5'. Okay, and then kita dah ada kita punya RNA primer dekat leading. Okay, and then kita ada beberapa primer. Okay, beberapa primer dekat lagging. Macam tu. And then tadi kita dah extend dia punya DNA strand yang baru. Here. Sama juga lagging pun kita dah extend. That. Okay, and then kita pun label dia punya direction. This is 5'. This is 3'. This is 5'. This is 3'. And kita label kita punya strand. Okay, label kita punya strand. This is leading strand.
Okay, this is leading strand. So, explain sikit. Leading strand synthesize new DNA strand continuously towards replication fork. And, tambah satu lagi point, and only has one RNA primer. Dia ada satu je RNA primer dia sebab sekali buat terus boleh continue. Okay. Tapi berbeza kesnya untuk leading strand. Lagging strand. So this is lagging strand. Okay, lagging strand. Okay, so this is lagging strand. The label lah dua. So lagging strand synthesize new DNA strand discontinuously, okay, away from replication fork. And has beberapa RNA primer. Dia ada beberapa RNA primers. Clear tidak? Clear, madam. Clear. Ya, madam. Clear banyak ke clear sikit? Clear banyak, madam. Clear banyak. Okay. Okay, so sekejap. Kita tengok dulu smart guide. Sebab kita nak make sure semua point dalam smart guide ada Boleh ke tak kat sini? Okay, so ni point dalam smart guide. Okay, at one of the DNA template, DNA polymerase 3 synthesize a new complementary strand called the leading strand. So bila saya marking assignment korang, saya nampak korang ada tulis leading strand. So saya akan bagi markah untuk that one. Okay, the leading strand is synthesized continuously towards the replication fork using only one RNA primer. So awak ada this one. So saya akan bagi point lagi kat situ. Okay, at the other end, the lagging strand elongates discontinuously away from the replication fork using several RNA primers. So ada kat sini, saya bagi lagi point untuk awak. Okay, a series of segment called the Okazaki fragments. Yang ni tak ada. So kita label. Kat mana? Ni ialah Okazaki fragment. One fragment is one Okazaki fragment. Okazaki fragment. This one, another fragment is another Okazaki fragment. Awak label dua je pun dah okay dah. Okay, and then DNA polymerase 1 then replace the RNA primer with DNA nucleotide in both strands. Okay, so this one kita tak ada masukkan lagi. Okay, this one kita tak ada masukkan lagi. Saya nak sekejap alihkan dia dulu. Okay, so this one boleh faham so far? Boleh sangat, madam. Okay. Boleh. Okay, now kita tengok yang step 6. Saya skip dulu sebab tadi tu, yang hujung tu. Okay, step 6. Okay, step 6. Formation of new strand from 5' to 3'. Okay, so untuk this part, kita akan lukis dua gambar. Okay, asingkan dia. Ataupun kalau tak nak asing pun kita buat arrow je lah. Okay, so kita punya DNA yang kita dah lukis tadi. Like that. Okay, now apa yang berlaku ialah akan ada satu enzim, warna apa pula? Warna purple. Okay, akan ada satu enzim
Dia duduk dekat primer. Okay, dia akan duduk dekat primer. So every primer you have akan ada enzim ni. Okay, so dia akan duduk dekat setiap primer. So here ada primer kan? 1, 2, 3. Okay, so this is kita punya DNA tadi tu. Okay, so this is nama dia DNA polymerase 1. Kalau tadi kita dah ada DNA polymerase tapi DNA polymerase 3. Ingat tak? This one. Okay, DNA polymerase 3. Now kita guna DNA polymerase 1. Apa yang DNA polymerase 1 buat? Dia akan remove. Besar pula. Dia akan remove and replace RNA primer with DNA nucleotide. So dia akan gantikan. Sebab kita nak hasilkan DNA, jadi tak bolehlah campur-campur RNA dengan DNA macam tu. So apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku ialah korang akan dapat DNA sahaja. Okay, korang akan dapat just DNA. Kat sini. Okay, so just DNA sahaja. Over here. Bawah pun sama. Tapi masih lagi dalam bentuk fragment lah. Okazaki fragment. 1, 2, 3. Apa jadi? RNA primer dah dibuang. Dan digantikan dengan DNA nucleotide. Siapa yang buat? DNA polymerase 1. Clear tak? Yeah. Clear? Okay. And then, apa jadi? Last kali. Okay, last kali. Kita akan guna enzim yang terakhir. Okay, di sini saya ambil warna kelabu. Okay, this enzyme dia akan duduk dekat gap tu. Okay, dia akan duduk dekat gap tu. Okay, so nama enzim ni ialah DNA ligase. DNA ligase. So DNA ligase kerja dia ialah dia akan join Okazaki fragment together by formation of phosphodiester linkage. Okay, by phosphodiester linkage. So at the end, korang akan dapat DNA korang. Okay, dah terbuka kan? Dah terbuka macam ni. Korang akan dapat strand yang complete lah. Okay, strand yang complete. Like this. Macam ni. And labelkan dia kat sini tadi ialah 3', 5'. 5', 3'. This one pun sama. 5', 3', 5', 3'. Macam tu. Okay. And then, alah, hai si Miki ni. Okay, and then, korang punya DNA tu akan recoil balik. So, saya ataskan sikit dia. Saya ataskan sikit Okay, so apa jadi dekat DNA korang? Dia akan recoil balik. So bila dia recoil, korang akan dapat ini strand yang lama. Okay, this is strand yang lama. Dan ini adalah strand yang baru. Dapatlah korang 2 DNA. So kita tulis sikit. Tulis sikit. Dia apa? The new, kita ambil daripada smart guide. Mana smart guide tadi? Saya go very slow ni nak bagi korang betul-betul digest benda ni. Okay, so kita salin balik yang ni. Mungkin ruang ni macam tak apa nak cukup, korang pandai-pandai lah. Apa nama? Sesuaikan dengan ruang tu ya. Okay, so the new leading and lagging strand.
will only elongate from 5' to 3' direction. Kecilkan lagi. Tak bagi dah kecil lagi. Itu paling kecil boleh dapat. Ish. Tambahlah kat situ. Okay, so will only elongate from 5' to 3' direction and thus resulting in 2 identical copies of original DNA. Awak dapatlah yang sama exactly, 100% sama dengan yang asal. Any question? Madam, Yes. DNA polymerase 1 tu dia buang primer ke? Ya betul. DNA polymerase 1 dia buang RNA primer dan dia gantikan dengan DNA nukleotide. Lagi? Faham? Okay. Yang lain? Tak ada? Okay, kita tengok satu video. Faham je. Ah? Faham je Faham. Okay, so kita tengok satu video. Saya paling suka yang ni. Like these prokaryotic E. coli cells, Grammarly can help you write quickly and confident, and so you Sekejap, don't have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put, whether you're working on your computer or on your phone. Boleh nampak tak video? Like these prokaryotic E. coli cells replicate Boleh. themselves quickly and efficiently. Part of the process of Saya asexual reproduction nak- is the Okay, so saya explain menggunakan video jadi saya tak pasang lah dia punya suara. Nanti korang boleh dengar sendiri. Dalam GC saya dah letak dah. Okay, so ni kita punya DNA. Okay, setiap DNA tu dia ada base yang complementary base pairing. Okay, kalau this one T, thymine akan pair dengan adenine. Setiap nucleotide dia ada 3 komponen, phosphate, sugar dan juga base. Okay, so dan kita punya backbone kita ada phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, alternate phosphate, sugar backbone. Okay, and then cytosine akan always pair dengan guanine, 3 hydrogen bond. Thymine akan always pair dengan adenine, akan ada 2 hydrogen bond. So ni bukan dimah je ni. Panjang pula dia bebel. Okay, and then DNA kita memang anti-parallel. Okay, memang anti-parallel. So satu strand 5' kepada 3'. And then the other strand 5' kepada 3' on the opposite direction. Okay, apa lagi nak cerita? So that one is complementary base pairing. Dah cerita dah tadi. So that is our DNA. Okay. So replication, dia akan start bila DNA strand ni kena separate dulu. Okay, dia akan separate dulu sebab apa? Sebab each of the strand akan jadi template strand. Barulah kita akan buat yang baru. Nampak tak? Kita akan buat yang baru berdasarkan template. Kalau template dia A, dia akan pair dengan T. G, dia akan pair dengan C. C akan pair dengan G and so on. So proses dia pula, okay, kita start dengan step yang pertama which is unwinding of strand. Dekat mana? Dekat origin of replication. So this is origin of replication. Siapa yang buat? Enzim apa yang buat? Senyap semua orang. Helicase. Okay. So helicase dia akan bind dekat origin of replication and then dia akan separate the hydrogen bond. Dia akan break down the hydrogen bond membentuk replication fork. So we will have 2 lah replication fork, kiri dan kanan. In this case kita akan fokus kepada satu sahaja replication fork. Okay, so now kita ada beberapa enzim yang terlibat. Okay, sekejap. Dia tengah membebel tu sebenarnya. Okay, so warna orange kat bawah ni kakak dia buat apa? Ini. Dia adalah primase. Okay, dia adalah primase. Dia buat RNA primer. So this is dia punya RNA primer lah. And then tu benda lain. Abaikan dia. Okay. So tu yang ni warna hijau kat bawah ni buat apa? DNA polymerase 3. Dia buat apa? Dia akan extend. Nampak tak? Dia elongate. Okay, dia akan elongate.
Dah, hai, dia cerita satu-satu. Kita start pada awal. Okay, helicase. Helicase, dia akan buka. Lepas tu kita ada single stranded binding protein yang akan pegang supaya dia tak tertutup balik. DNA gyrase ialah nama lain untuk topoisomerase. So kalau korang nampak DNA gyrase ni ataupun topoisomerase ni, dia akan make sure awak punya DNA tidak berpintar terlalu ekstra lah, terlalu ekstrim. Okay, dia prevent supercoiling. Okay, and then apa lagi? Lambat sikit. Dia membebel ni, nanti korang tengok tau. Okay, so that one is DNA polymerase. Sepatutnya kita kena specify lah DNA polymerase 1 ataupun DNA polymerase 3. In this case, yang warna hijau ni ialah DNA polymerase 3. Okay. Yang tu clamp loader, beta clamp kita tak belajar. Okay. So kita start dengan primer dibuat oleh primase. Okay, dia akan buat 5 prime. Okay, start daripada 5 prime. RNA primer. And then kita ada DNA polymerase 3. Dia akan extend DNA strand yang baru tu. Okay, to that one is parent strand. Bawah ni yang new strand, dia akan extend 5 prime kepada 3 prime. Okay, in this direction. Nampak tak? Dia tambah in 3 prime direction. Okay. So make sure dia complementary base pairing lah. Banyak membebel ni. Aduh, hai. Okay, dia tambah lah, hai. Tak habis lagi? Dia okay, so that one is DNA polymerase 1. Okay, so DNA polymerase 1, apa yang DNA polymerase 1 buat? Dia akan gantikan, tadi primer kan? Perasan tak tadi primer? Sebelum dia datang. Ni primer warna kuning tu. Dah, hai. Okay, so dia datang, dia gantikan primer tu dengan DNA nucleotide. Okay, lepas tu ada gap kat tengah tu. So gap tu akan ditutup oleh DNA ligase. Macam mana dia tutup? Dia akan buat phosphodiester linkage. Okay, benar, and then at the end korang akan dapatlah 2 DNA molecule yang sama, exactly sama dengan parental strand yang tadi tu. Sebab apa? Sebab kita guna parental strand sebagai template. So nampaklah korang punya DNA makin multiply. Okay, so dekat korang punya Google Classroom. Okay, dekat korang punya Google Classroom, saya dah letak ada 6 video. Okay, 6 video untuk saya tunjukkan dekat korang. Okay, first video ni basically semua sekali complete. Okay, and then tapi dia macam agak basic jugalah sebenarnya. Okay, second video ni saya nak tunjuk yang this one ke? This one. Okay, yang ni dia macam banyak mukadimah sikit, so korang start dekat minit yang kedua. Okay, third video ni nak tunjuk dekat korang, yang second video tu nak tunjuk SSBP sebenarnya, SSBP. Okay, yang third video ni nak tunjuk topoisomerase tapi dia macam banyak membebel juga, so tengok dekat minit 43 dan hingga 1 minit 15 saat tu. Okay, DNA replication ni ada pasal SSBP juga yang warna merah-merah ni. Okay, and then yang paling detail ialah 2 ni lah. Okay, 2 video ni. So make sure korang tengok supaya korang lebih faham. Okay, that's it for today. Thank you very much. Anyone yang ada soalan boleh stay. Yang tak ada soalan boleh leave. Assalamualaikum. Salam.